Imam datang yang akhir baru kita sampai. Yang tu kita kena semayang Zuhur 4 rakaat. Saya yakin yang datang awal ni tuan-tuan, sekarang ni Zuhur kan lewat 1 lebih kan. Pukul apa Zuhur entah. Lama tak semayang Zuhur. Berapa entah Zuhur? 1.20 ke apa? 1.28 kan? Kat 1.30 Zuhur. 1.28. Jadi tuan bayang lambat lagi. Nanti tuan datang awal untuk apa? Takkan nak menong je. Nak tidur pun baik tidur kat rumah dulu. Kau satu suku kau bangun mandi-mandi 1.5 sampai sini. 1.30 baru azan. Contoh. Saya yakin siapa yang datang awal ni bukan semata-mata sebab tak nak jam, bukan semata senang parking, or senang dapat duduk, nanti kejap lagi berdiri. Saya tak rasa sebab tu kita datang awal. Saya sangat yakin orang yang datang awal ni memang dia nak datang awal sebab dia nak kelebihan datang sembahyang Jumaat. Betul. Banyak kelebihan dan keistimewaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi di rumahnya seperti mana mandi junub. Maknanya macam mandi wajib, maknanya mandi yang sempurna lah, mandi yang diratakan air seluruh badan. Kemudiannya dia berwuduk, kemudiannya dia datang ke masjid. Dan mandi wajib apa semua, pakai baju elok-elok, datang masjid untuk solat Jumaat, kata Nabi. Siapa yang datang pada waktu yang pertama, maksudnya lagi awal dia datang, lagi bagus. Siapa yang datang pada waktu yang pertama, dia ibarat mengorbankan seekor unta. Itu pahalanya, korban seekor unta, tuan-tuan. Seekor unta, tuan-tuan, paling murah, setakat yang saya buat dekat Mekah, dalam lebih kurang 4,900 ringgit. Sanggup tak nak keluar duit 4,900 ringgit, keluar masuk tabung 4,900 ringgit. Kalau beli iPhone boleh, nak masuk tabung ni. Nak masuk tabung. Kata Nabi SAW, siapa yang datang masjid awal, dia dah mandi sunat Jumaat, dia dah pakai elok-elok, kemudian dia datang masjid hari Jumaat awal. Siapa yang datang waktu pertama, mana lagi awal dia datang, pahalanya ibarat mengorbankan seekor unta. Dia datang lewat sikit, waktu yang kedua, mengorbankan seekor lembu. Datang lewat sikit lagi, ibarat mengorbankan seekor kambing. Lewat sikit lagi, ibarat mengorbankan seekor ayam. Datang paling lewat dekat-dekat nak azan tu, sebelum imam naik atas mimbar. Waktu yang kelima, kata Nabi, dia ibarat mengorbankan ataupun bersedekah dengan pahala telur ayam. Ni 5 level. Jadi saya yakin kita yang datang awal ni, sebab Zuhur 1.30, pasti kita bukan level telur ayam lah. Mungkin kita punya level, mungkin level lembu ataupun kambing. Level kita datang awal Jumaat ni, tuan-tuan, tak payah keluar modal. Pahala kita, kata Nabi, faka'annama qarraba, sama ada budnah ataupun baqarah ataupun kambing, syah, ataupun yang keempat dajajah, ataupun yang kelima al-bayt, kata Nabi. 5 level. Mudah-mudahan tuan-tuan benda ni memberi semangat kepada kita untuk datang awal, dan ucap terima kasih dan tahniah kepada kita semua yang boleh datang awal. Okey, pada hari Jumaat khususnya. Tuan-tuan sekalian, dan tak cukup sekadar datang awal. Banyak kelebihan lain yang kita nak cari pada hari Jumaat. Minta maaf, mungkin ada yang tengah baca Quran, jadi saya mengganggu dengan tazkirah ni. Mungkin ada ramai yang nak habiskan suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni ada 110 ayat, surah yang elok dibaca hari Jumaat. 110 ayat ni lebih kurang 15 minit, 20 minit habislah baca. Dengan bacaan yang pertengahan, tak slow sangat dan taklah laju sangat. Suratul Kahfi, 20 minit, 15 minit dah habis dah. Ada yang baca separuh malam tadi, separuh hari ni. Ada yang hari ni tak baca lagi, sambil-sambil ni pun boleh je kalau nak baca. Kan? Jadi, itu juga dapat kelebihan hari Jumaat. Antara lain, tuan-tuan sekalian, kita dapat kelebihan hari Jumaat, iaitu dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Yang ni lagi mudah. Aksiru alayya minas salati fi kulli yawmi jum'ah fa inna salati ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah faman kana aktsaruhum ala salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat.
Setiap hari Jumaat, banyakkan selawat ke aku, kata Nabi. Sesungguhnya selawat umat aku dibentangkan pada hari Jumaat. Pada setiap Jumaat, selawat-selawat itu akan dibentangkan dekat aku. Sesiapa yang paling banyak selawatnya kepada aku, dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di syurga nanti. Kalau nak baca Quran, kena tengok Quran tuan-tuan. Sampai dengar tazkirah ni, nak baca Quran macam nak kena tengok Quran kan. Quran pun jauh pula nak pergi ambil. Jadi tuan selawat sambil dengar tazkirah ni. Sambil-sambil. Tuan mulut tukumat kamit ni legalah saya sebab saya tu tuan tengah selawat, bukan tengah kutuk saya. Risau pula kalau tukumat kamit ustaz ni cakap apa entah. Tuan-tuan selawat banyak-banyak. Ya, selawat Nabi ni mudah je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tu paling simple. Setakat ni saya buat test. 100 kali dalam tempoh 3 minit boleh dapat. 100 kali selawat lebih kurang 3 minit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali 3 minit. Kalau lah tazkirah saya ni tuan-tuan setengah jam, tuan-tuan buat tu dengan laju macam tu, habis tazkirah ni nak azan kejap lagi tuan-tuan dah dapat 1000 selawat. Ya, insya-Allah. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai mukadimah kita pada hari ini. Sekali lagi saya rasa bertuah dapat duduk datang awal ke masjid dengan tuan-tuan semua. Saya rasa bertuah. Dan tuan-tuan semua yang datang ni, tuan-tuan kena rasa seronok dapat jumpa jemaah yang ramai ni. Tuan-tuan jangan rasa awkward, jangan rasa segan, jangan rasa terasing. Yang datang ni semua warga negara Bangladesh, ada Pakistan, ada India, ada mungkin yang bukan warga negara Malaysia. Kita semua ni kena seronok sama-sama. Kerana Islam dan kerana iman kita. Dan kerana yang datang, ramai yang datang inilah menyebabkan kita dapat kelebihan hari Jumaat. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan sembahyang Jumaat hari ni, contoh kalau kita sembahyang Jumaat hari ni, contoh yang datang 40 orang je, cukup-cukup sembahyang Jumaat. Berbanding yang datang 400 orang atau 4,000 orang. Mana lagi bagus, lagi ramai, lagi bagus. Maknanya kita dapat kelebihan, lagi ramai jemaah, lagi banyak kelebihan kita dapat, tiba-tiba kita buat tak tahu je dengan jemaah yang datang ni. Tak boleh lah. Tak kira lah yang datang ni jemaah kita Indonesia ke, Malaysia ke, Bangladesh ke, Pakistan ke. Saya ulang banyak kali ni sebab masjid ni seronok tengok ramai ni warga negara. Dah macam dekat Mekah dah ni. Semua negara ada dekat masjid kita. Jadi tolong datang sini kalau boleh lah. At least salam orang sebelah. At least masa kat mana-mana tu senyum. At least. Sebab kita kena appreciate, kena hargai yang datang ni. Sebab kerana dia orang datang lah. Kerana kita ni datang, awak appreciate saya appreciate awak. Sebab kerana saya datang, awak dapat kelebihan. Kerana awak datang, saya dapat kelebihan. Jadi kenapa nak sombong? Kenapa buat tak tahu ke orang? Yang teruk lagi, kenapa ambil selipar orang? Contoh, lepas habis mayang, selipar orang di bedal. Jadi tak. Kita kena rasa terima kasih semua yang datang ni. Terima kasih Pak, terima kasih yang dari Indonesia, terima kasih Pak datang. Bayar, terima kasih bang. Bayar datang semua. Abang-abang semua, tuan-tuan semua datang. Kita kena rasa hebatnya kita. Kerana kita satu bangsa. Kerana agama kita jadi satu bangsa. Walaupun bangsa kita berbeza, tapi kena agama yang menyatukan kita. Akidah, iman yang menyatukan kita. Tapi dengan kesatuan yang ada, kita macam buat tak kenal ke orang. Faham kita pemalu. Tapi janganlah malu kita sebab menjadikan kita sombong dengan orang. Ya? Saya pun pemalu juga. Tapi kadang-kadang kena buang sifat malu ni. Yang lebih malu, kita macam was-was nak bagi salam ke orang, tiba orang bagi salam kat kita. Lagi kita malu. Nak bagi salam tak, nak bagi salam tak. Tiba orang bagi salam kat kita. Lagi malu. Tambah pula saya pakai kopiah, saya pakai jubah. Yang bagi salam tu pakai baju t-shirt jersey je kadang-kadang. Lagi saya malu. Patutnya aku pakai jubah kopiah lah yang kena bagi salam ke orang. Ni nak bagi tahu. Tuan-tuan, kita adalah saudara kerana akidah, kerana iman kita. Sebab tu awal mukadimah tadi saya sebut, atamuruna nasa bil bir. Ramai orang nak orang jadi baik. Suruh orang baik, tak boleh tengok orang jahat. Kalau orang buat salah, kita tak boleh tengok. Watan sauda anfusakum, tapi ramai yang lupa diri sendiri yang dia pun tak baik lagi. Orang buat salah, faham, kita tak suka buat salah. Tapi bukanlah bila tengok orang buat salah kita terus kutuk. Jangan. Kenapa orang kita macam tu? Orang buat salah je kita pun terus hot, terus nak marah, terus nak kutuk. Jangan. Kita pun salah.
Kalau kita kutuk orang, jangan kata kutuk orang tu betul. Kan gitu. Kita ialah benda yang sama. Saya duk apatah lagi saya. Ya ayat ni sebut spesifik. Wa tatlunal kitab. Awak ni siap baca ayat Quran lagi, siap bagi dalil lagi. Saya lah tu. Nak orang jadi baik, bagi dalil itu, bagi dalil ini, tapi saya sendiri yang tak buat lagi teruk. Kita yang tak bagi dalil pun teruk jugalah kalau kita nak tengok orang baik tapi kita tak nak buat baik ke orang. Okey? Kita tengok ada orang langgar undang-undang contoh. Ya, salah langgar undang-undang tu. Mungkin dia tersilap, mungkin dia tak tahu, mungkin dia yalah apa-apa saja kemungkinan lah. Salah tetap salah, tapi bukan bermaksud kita terus hukum dia. Yang macam mana yang kita nampak hari ni, orang kutuk terus contoh. Tambah pula ni dunia zaman viral hari ni. Ni zaman yang semua dunia terbuka, yang semua orang boleh dapat macam-macam benda. Orang buat silap kadang kecil je. Bila kena kutuk tu sampai murung orang tu. Jadi agak-agaklah kita kutuk ni, orang tu jadi murung, kita tak salah tu. Sampai dia tak lalu makan, sampai dia jadi nak bunuh diri sebab kena bully dekat Facebook. Kena kutuk, semua orang bully, pergi cari family dia apa semua. Ini yang berlaku. Ni kita kena hati-hati. Ya. Contoh yang lagi best tuan-tuan. Kita ni bersaudara. Tapi kita boleh berbalah. Kerana apa? Kerana persoalan agama kita boleh berbalah. Ini lagi kita takut. Contoh. Saya yakin kita semua ada kecenderungan pandangan. Contoh, anda mazhab lain, ini mazhab lain, ini pandangan ustaz ni, ini pandangan ustaz ni. Awak mungkin minat ustaz ni, awak akan sokong pandangan dia. Yang minat ustaz yang B, dia sokong pandangan ustaz B. Ya, itu normal. Kita berbeza pandangan. Tapi Allah ruginya kita kerana perbezaan pandangan. Tambah pula pandangan dalam isu-isu agama. Bukan sekadar isu agama, isu khilafiyah, isu perselisihan ulama pula. Mazhab ni kata ni, mazhab ni kata ni. Kita boleh bergaduh pula dalam isu ni. Saya kena cerita ni tuan-tuan. Ini reaction yang kita kena tengok sebagai warga yang terlibat dengan sosial media. Contoh isu terbaru minggu lepas. Ada seorang doktor PhD bagi tahu tentang isu sembelihan ahli kitab. Ahli kitab ni orang Yahudi Nasrani. Dia kata majoriti ulama, jumhur ulama mengharuskan, menghalalkan makan. Kita orang Islam boleh makan orang Kristian punya sembelihan. Asalkan dia sembelih lah, bukan jenis tembak ni, sembelih. Yang menumpahkan darah guna pisau, dia orang Kristian, kita boleh makan makanan dia. Ini jumhur ulama, mana majoriti ulama. Imam Syafi'i tak tepat, pandangannya tak tepat, dia cakap macam tu. Jadi orang marah tuan-tuan. Orang marah dekat doktor PhD tu sebab seolah-olahnya merendahkan Imam Syafi'i. Tuan-tuan, saya bercakap dari sudut kita bertenang sekejap. Ya. Sama-sama akidah atau sama-sama agama. Yalah, kalau doktor tu tidak bersetuju dengan pandangan Imam Syafi'i, mungkin dia terlepas cakap, dia kata pandangan Syafi'i tak tepat. Bagi setengah orang yang mungkin tak suka sangat doktor PhD tu, dia terus kata doktor ni hina Imam Syafi'i. Contoh. Okey? Mungkin doktor tu, mungkinlah dia pun saya pun terlepas cakap banyak. Tapi at least kita clarify lah, betul ke dia kata tak tepat tu dia menghina ke? Atau dia kata pandangan tu pandangan minoriti, yang majoriti kata boleh makan sembelihan. Contoh. Tapi kita tak pasal bergaduh. Yang lagi syoknya tuan-tuan, pengikut doktor PhD ni, yang best ni yang bergaduh ni kat bawah lah, yang dalam komen ni. Dalam komen ni. Si Syafi'i ni siapa yang sampai tak boleh kena kritik? Si Syafi'i ni maksum ke? Dia tu kan anak murid Imam Malik, follow je lah mazhab Maliki, nak buat mazhab sendiri. Kenapa? No, tuan-tuan, ni benda ni. Punya celakanya pengikut ni tuan-tuan. Jadi inilah salah satu cara lah kita cuba nak. Okey, tuan tengah uji sekarang. Jiran yang sebelah lagi okey, tu tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cuma semua kita akan diuji. Okey. Sebab parking, sebab kucing, sebab apa sahaja. Jadi kita semua macam mana kita nak hadapi ujian tersebut. Dan hadis Nabi sebut lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang bersungguh-sungguh nak sempurnakan imannya kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah, muliakan tetamunya. Tetamu, ujian kita dengan tetamu je. Tetamu yang datang rumah. Saya nak tanya tuan-tuan, bila last orang datang rumah kita? Yang masuk rumah, yang kita jamu makan, yang dia guna toilet. Bukan sekadar lepak depan rumah aja. Kalau fikir tetamu, ramai hari-hari Grab datang hantar barang.
Tu orang datang bertamu tapi dekat luar pagar je. Ini yang datang masuk dalam rumah. Bila last? Memanglah kita akan, yalah, yang perempuan kena tutup aurat, kita nak kena hidang itu, privacy kita hilang, semualah. Ada benda-benda yang memalukan kita jadi malu kalau kantoi orang nampak, toilet kita tak bersih ke. Itulah ujian kita. Sebab tu Nabi sebut, fal yukrim, muliakan. Dah tahu orang nak datang rumah, awak kemaslah toilet awak. Dah tahu orang nak datang rumah, awak layan elok-elok. Dan kita akan diuji sama ada tetamu yang kita undang, yang kita jemput, ataupun tetamu yang tak dijemput. Kalau kita jemput ni okeylah, kita jemput biasanya orang baik-baik, orang yang kita kenal. Bila kita dah jemput biasanya kita prepare, dah masak, dah kemas-kemas rumah kalau kita jemput. Tapi ada orang walaupun dia jemput tapi dia tak ada common sense langsung. Dalam hadis Nabi kata muliakan tetamu. Tetamu datang tuan-tuan macam terhina datang. Maksudnya apa? Nak guna toilet, ya Allah, tengok toilet nak masuk pun takut. Contoh. Masuk-masuk dalam toilet, tuan-tuan, jangankan mop, tuan-tuan. Dengan baju dalam isteri bergantung dalam toilet tu. Contoh. Minta maaf, ni saya cerita tajuk-tajuk kampung macam ni tengah hari ni. Kita tak cerita tajuk-tajuk global. Toilet kita sejauh mana kita bersihkan, buat betul-betul elok-elok susun. Sebab nak muliakan tetamu yang datang. Tak kira tetamu tu adik-beradik ke, kawan-kawan ke. Ini orang yang kita jemput, tuan-tuan, lagilah kita kena well prepared. Lagilah kita kena bersiap sedia kalau kita orang kita jemput. Apatah lagi kalau orang yang kita tak jemput tiba-tiba datang rumah. Yang tu lagilah cabaran kan. Kita tak ready, rumah kita tengah sepah, tiba orang datang. Tapi inilah ujian. Muliakan tetamu. Ujian kita. Allah uji kita. Kita mungkin okey. Bak nak sedia makan okey. Bak kemas rumah okey. Allah uji kita dengan tetamu yang tak erti nak balik. Datang-datang tak balik-balik dia ni. Dah tengah malam tak balik. Macam mana aku nak buat dia ni? Ini ujian. Ini ujian. Dan kalau kita melepasi ujian tu menyebabkan kita dapat kelebihan tetamu tadi. Yang dia bawa datang kebaikan dan dia bawa keluar keburukan daripada rumah kita. Tetamu tu adalah satu rahmat. Tetamu tu bawa rezeki je. Dia boleh bawa rezeki. Dia boleh bawa rahmat. Dia boleh bawa keluar keburukan daripada rumah. Dengan syarat kita kena muliakan dulu tetamu. Ini ujian. Betul tolong plan. Yang ini Jumaat, esok Sabtu Ahad kan. Kalau kita rasa dah lama sangat rumah kita tak ada tetamu datang tuan-tuan. Tuan-tuan organize. Hujung minggu ni rasa nak buat makan lah. Ajaklah kawan-kawan. Bukan suruh buat kenduri, buka kemah. Semua tak payah. Ajak adik-beradik. Lama tak panggil adik-beradik. Ajaklah dua tiga adik-beradik datang rumah, masak-masak, makan-makan. Rasa malas nak masak, order je orang hantar kat rumah. Yang penting kita nak orang masuk rumah kita. Makan, minum, guna tandas kita. Kalau yang lagi best, orang boleh tidur kat rumah. Ini yang betul, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan sekalian, ini antara ujian keimanan. Saya ringkaskan, tuan-tuan, sebab masa tak mengizinkan. Dan yang ketiga, ujian keimanan adalah falyakul khaira man kana yu'minu billahi yaumil akhir. Barang siapa yang beriman, yang betul-betul nak sempurnakan imannya pada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, cakap benda yang elok. Cakap elok-elok. Cakap benda yang baik, cakap baik-baik. Falyakul khaira aw liyasmut. Kalau tak boleh cakap benda elok, kalau start nak menipu, start nak mengutuk, start nak maki orang, kata Nabi, awliyasmut, lebih baik diam. Ini ujian iman. Ujian iman. Saya sebut tadi, ujian iman kita bukan pergi kelab malam semata-mata. Bukan pelacur datang depan muka kita, offer kita free. Bukan itu semata-mata ujian keimanan. Bukan orang hidang arak dan kadang orang lain tak nampak kita. Kita minum pun bukan kantoi pun. Bukan itu semata-mata ujian keimanan. Antara ujian keimanan kita adalah kadang-kadang berlaku lalu status kat depan sosial media kita yang kita tak suka ni. Apa ni? Contohlah yang terbaru. Saya pun tulis dalam posting. Orang bersilat dekat depan Masjid Nabi, tuan-tuan. Ada yang kutuk maki terus. Tuan-tuan, kenapa nak kena maki? Iyalah dia buat benda yang tak patut. Betul ke dia buat benda tak patut saya buat ni? Salahkah? Saya tulis status saya hari ni. Salahkah bersilat di Masjid Nabawi?
Kalau dia dapat kebenaran, mana tak salah lah. Tapi saya rasa tak akan dapat kebenaran lah. Saya tahulah kerja saya berulang sana. Ya? Tak akan dapat punya. Kita nak berceramah, berkumpul dengan jemaah kita, berkumpul, berhenti pun dia suruh jalan. Demi keselamatan, demi nak elak kesesakan, demi tak berlaku benda-benda yang tak patut. Yang paling latest sekarang, bawa bendera negara masing-masing pun tak boleh. Apatah lagi bawa bendera Palestin. Lagi tak boleh. Pakai maflar tak boleh, tak boleh. Ini semua demi keselamatan. Jadi hari ni bila kita nampak ada orang buat benda yang kita tak suka, clarify dulu dan tegur elok-elok. Zahirkan perkara tu dengan cara rasional, jangan dengan emosi, dengan nafsu. Ini ujian iman kita. Jangan mudah nak kutuk-kutuk. One day kita buat silap, orang suka hati je nak kutuk kita. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian, semoga Allah jaga iman saya dan iman kita semua. Dan semoga dengan iman yang kuat ini menambahkan amal dan ibadat kita insya-Allah. Dan yang paling utama, Allah terima apa sahaja benda baik yang kita buat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.